Kini kita ikuti pula tinjauan situasi banjir di negeri Sabah serta perkembangan operasi mencari dan menyelamat 3 kru bot tunda yang karam di Kinabatangan. Jadi terus saja bersama dengan Inisia Daulus langsung dari RTM Kota Kinabalu. Inisia. Baik Redwin, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pencarian 3 kru sebuah bot tunda yang dikuatiri hilang semalam selepas bot dinaiki karam di Kuala Kinabatangan Besar diteruskan hari ini. Mereka yang hilang termasuk kapten bot berkenaan Muhammad Mal 49 tahun dan anak kapal Muhammad Hafiz Ishra Nagrah 22 dan Azlan Hassan 23 tahun. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki dalam satu kenyataan berkata bot tunda berkenaan yang sedang menunda sebuah tongkang dalam perjalanan dari Kinabatangan menuju ke Sandakan. 2 lagi terselamat iaitu Ketua Jurutera bot berkenaan Asman Muhammad 31 tahun yang berenang ke pantai berhampiran dan Rosli Antala 48 tahun. Kru tongkang ditemui selamat terkandas di kawasan cetek berhampiran pesisir muara Kinabatangan Besar. Menurut Kapten Zainuddin, operasi mencari dan menyelamat SAR diaktifkan 5.20 petang semalam. Sejurus menerima laporan menerusi MRSC Kota Kinabalu. SAR dipecahkan kepada 6 sektor pencarian dengan keluasan meliputi 211 batu nautika persegi dengan pelibatan 9 aset laut daripada maritim, polis, angkatan tugas bersama, TLDM, bomba dan APM. Perkembangan banjir dan fenomena air pasang di Sabah. Jumlah penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di 6 daerah menurun berbanding tengah hari tadi kepada 712 penduduk melibatkan 173 keluarga setakat 4 petang. Secara keseluruhan, terdapat 9 PPS yang masih dibuka di Kota Marudu, Pitas, Beaufort, Lahad Datu, Paitan dan Kudat. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 2 PPS ditutup di Kota Marudu iaitu PPS SM Kitandik dan SKS Vandamai. Manakala 397 masih berada di 2 PPS di Kota Marudu, 145 penduduk di 3 PPS di Pitas dan masing-masing 1 PPS dibuka di Lahad Datu menempatkan 28 penduduk dan Beaufort 24. Di Paitan, Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Joloning Jo Majambu memaklumkan 2 PPS dibuka menempatkan 105 penduduk melibatkan 20 keluarga. Sementara di Sandakan sebanyak 3 kampung dilanda banjir kilat semalam iaitu Kampung Sungai Buaya, Kampung Gonggom dan rancangan Sungai Manila Batu 12. Malam tadi fenomena air pasang turut dilaporkan di Kota Kinabalu, Kudat dan Sandakan akibat angin kencang dan laut bergelora. Sebatang jambatan di Kampung Tinusa 2 Sandakan dilaporkan roboh selepas dipukul ombak yang turut mengakibatkan 12 rumah terputus hubungan. Di Kota Kinabalu 2 buah rumah dilaporkan roboh manakala 10 lagi terjejas dan penduduk terlibat diarahkan mengosongkan rumah bagi tujuan keselamatan. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Kinabalu, Kapten PA Boni Madisun, dianggarkan seramai 99 orang daripada 17 keluarga terjejas. Di Kudat, seramai 73 orang daripada 8 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Arena Belia dan Sukan Kudat. Seramai 17 keluarga terjejas dan 12 buah rumah di Tanjung Aru dipercayai turut terkesan akibat dipukul ombak susulan air pasang yang melanda perairan Kota Kinabalu semalam. Perkembangan terkini bersama wartawan Saleh Jikri yang meninjau keadaan di lokasi berkenaan. Silakan. Terima kasih Inisia di studio Kota Kinabalu. Baik, sekarang berada di Tanjung Aru merupakan lokasi yang terkesan akibat air pasang dan ombak yang membandai perairan Kota Kinabalu semalam dan rumah di belakang ini merupakan antara rumah yang terkesan semalam. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut dengan perkembangan 99 penduduk terjejas di Kampung Tanjung Aru dengan 12 rumah keseluruhan dan 2 buah rumah turut 8% hingga 5% hingga ke 80% hampir musnah akibat ombak yang membadai kawasan ini semalam. Jadi untuk mengetahui perkembangan ketika ini penduduk yang terjejas, saya bersama dengan Kapten Boni Madisun, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kota Kinabalu. Kapten, bagaimana situasi sekarang? Untuk masa sekarang ni memandangkan air pun sekarang ni turunlah. Semua penduduk yang kita pindahkan semalam telah kembali ke rumah masing-masing, kecuali 2 buah rumah yang terkesan teruk tu, orang tinggal di rumah keluarga terdekat lah di kawasan ini. Mungkin tuan boleh ceritakan kejadian semalam.
Semalam lebih kurang jam 10.48 malam kita telah mendapat panggilan lah menyatakan Kampung Tanjung Aru Tengah terlibat dengan air pasang dan berombak, dan saya mengarahkan 10 orang anggota untuk bergegas ke sini untuk menilai tempat, dan setiba di sini mereka telah pun menasihati penduduk-penduduk yang mempunyai risiko tinggi terkesan dengan pasang air ini untuk berpindah. Orang-orang kampung jangan tunggu sampai air telah sampai satu tahap yang bahaya baru pindah lah, dan kita sentiasa akan standby untuk membantu penduduk di sini. Baik, semalam Jabatan Meteorologi Negeri Sabah melaporkan ombak setinggi 4.5 meter berlaku di perairan Kota Kinabalu dan kelajuan angin 60 km sejam. Jadi kita mengharapkan warga Negeri Sabah sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan sentiasa mengikuti perkembangan dari semasa ke masa menerusi informasi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kembali bersama Indonesia di studio, silakan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Awasi anak-anak ketika musim tengkujuh ini, utamakan keselamatan dan patuhi arahan pihak berkuasa. Dengan itu kembali bersama Redwin. Silakan Redwin.